Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, marilah kita untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan tingkah laku kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh dan hamba Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Allah juga mengingatkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, iaitu kita semua. Oleh itu, marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah, yang mana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dan Allah juga mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata dengan perkataan yang benar. Oleh itu, niscaya Allah akan mempermudahkan urusan dan juga akan menghapuskan dosa, mengampunkan dosa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik buku kitab adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui, seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil. Dan setiap perkara yang diada-adakan, yang dilakukan tanpa dalil, sesungguhnya adalah perkara bid'ah, satu perkara yang tercela dalam agama. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang sangat mulia ini bertepatan dengan 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan untuk kita melangsungkan kehidupan kita dalam kita menjalankan semua tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita fikir balik, kita tadabbur, bukan semua manusia masih lagi diberi kesempatan untuk memasuki bulan Allah yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan. Kemudian ditambahkan nikmat oleh Allah, pada bulan yang mulia ini kita lagi diberi kesempatan, kesihatan, keinginan untuk menjalankan salah satu tanggungjawab yang terbesar, iaitu menuntut ilmu Allah. Pada bulan yang mulia kita melakukan di antara pekerjaan yang mulia, maka berbanyaklah kita bersyukur, kita mengucapkan Alhamdulillah, supaya nikmat ini menjadi nikmat yang memberatkan timbangan hasanah kita di akhirat kelak. Walillahil hamd. Kita dapat meneruskan lagi pengajian kita berdasarkan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dan insya-Allah hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-8, iaitu terkait dengan jihad. Yang mana hadis sebelum ini Imam An-Nawawi membawakan hadis daripada 1 hingga ke 7, semua terkait dengan hadis-hadis usul dalam agama, iaitu terkait dengan usuluddin. Tapi pada hadis hari ini, hadis ke-8, ia merupakan salah satu hadis yang menjadi usul juga dalam kita beragama, tetapi dia termasuk dalam furu', pecahan agama, bukan usul, iaitu terkait dengan jihad. Dan juga hadis ini merupakan hadis usul dalam kita memahami haramnya darah dan nyawa seorang Muslim kecuali dengan hak Islam. Tapi sebelum tu, alangkah baiknya untuk kita murajaah sedikit sebanyak terkait dengan hadis yang ke-7. Hadis daripada siapa? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang telah kita bahas 2 minggu lepas, dan ia menjadi usul dalam kita memahami agama Islam secara menyeluruh, yang mana telah kita tegaskan bahawa hadis Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini merupakan hadis usul yang mana pecahannya adalah hadis Jibril. Walaupun hanya 2 patah perkataan yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, tetapi ia merupakan 2 kalimat ataupun 2 patah perkataan yang membawa makna yang sangat luas. Okey, Nabi SAW bersabda ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Dan dalam riwayat lain Nabi menyebutkan sebanyak 3 kali, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Ini menunjukkan bahawa benda ini adalah benda yang penting untuk kita fahami apa di sebalik nasihat itu. Okay, nasihat telah kita bahas bahawa nasihat dalam hadis ini merupakan pembersihan, penyucian hati seseorang kepada pihak yang kedua. Dengan dia menjaga hubungannya, dia memperelokkan hubungan di antara dua. Itulah nasihat.
Nasihat dalam hadis ini merupakan kita membersihkan hati kita dari sebarang kebencian, dengki kepada pihak yang kedua, dengan kita menjalankan hubungan baik di antara dua. Di mana secara bahasa an-nasihah daripada perkataan nasahal aslu, madu itu telah bersih dari kotoran, iaitu suci, ataupun iltiam syai'ain, memperelokkan di antara dua perkara. Jadi Nabi sebut kepada para sahabat menjaga hubungan di antara dua pihak dengan membersihkan hatinya adalah termasuk daripada agama Islam. Menjaga hubungan antara kita dengan pihak yang kedua dengan membersihkan hati kita kepada pihak kedua merupakan inti daripada agama Islam. Nabi ulang 3 kali. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia yang terbaik, manusia yang paling bijak, manusia yang paling beragama dengan sebaik-baiknya, terus terlintas soalan kepada pihak siapa tu yang kita kena jaga hati, kita kena bersihkan. Sebab tu para sahabat berkata, qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu yang kita kena berikan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, lillah. Pihak yang kedua yang harus kita bersihkan hati kita dari sebarang bentuk kesyirikan, kita kena elokkan hubungan kita, adalah Allah. Allah merupakan tingkatan yang paling utama. Okey, daripada hadis ni Nabi SAW tegaskan tentang Allah. Lepas tu tadi saya sebut bahawa hadis ini pecahan bawahnya adalah merupakan hadis Umar. Betul tak? Okey, saya nak tanya, apakah bentuk nasihat kepada Allah? Contoh dia daripada hadis Umar bin Khattab tu, hadis Jibril. Siapa boleh jawab? Faham soalan saya? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan nasihat pertama adalah nasihat kepada Allah. Kemudian saya sebut tadi, hadis ni pecahan dia adalah pecahan hadis Jibril. Yang mana kita tahu Jibril adalah tentang Islam, iman, ihsan. Betul tak? Okey, kalau saya sebut nasihat kepada Allah, kemudian kita pecahkan nasihat kepada Allah ni melalui hadis Jibril, apa jawapan dia? Faham maksud Ana? Tak faham? Tak faham Ustaz Ali? Baik, perkara. Nabi sebut ad-dinu an-nasihah. Agama intinya yang paling utama adalah nasihat. Dan nasihat di sini adalah kita membersihkan hati kita dari sebarang bentuk kekotoran kepada pihak yang kedua dengan kita menjaga hubungan baik. Ni faham sini? Jadi inti agama Islam ni, kita kena berinteraksi dengan pihak yang kedua, bagaimana kita nak jaga hubungan baik dengan dia dan kita nak bersihkan hati kita. Dan pihak yang kedua yang paling utama Nabi sebut di sini adalah Allah. Okey, kalau kita nak syarah an-nasihatu lillah ni berdasarkan hadis Jibril tu, apa contoh dia? Bagaimana? Okey, saya yang soalan pertama ni saya bagi contoh lah. Nanti soalan kedua saya nak minta contoh daripada antum. Okey, an-nasihatu lillah, kalau kita pecahkan daripada hadis Jibril, syahadatu alla ilaha illallah, betul tak? Syahadat kepada Allah. Kemudian antu'mina billah, beriman kepada Allah. Itulah pecahan an-nasihatu lillah. Bentuk syarah dia adalah kita bersyahadat bahawa tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah. Kemudian kita beriman kepada Allah dengan mengenali Allah, dengan tauhid. Itulah bentuk nasihatu lillah. Boleh faham? Jadi kalau kita nak syarah nasihatu lillah ni, syarah dengan apa? Kita nak terangkan dengan apa? Dengan hadis Jibril. Iaitu kita bersyahadat, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan juga kita beriman dengan Allah dengan apa? Dengan kita kenali Allah dengan tauhid dan menjauhi syirik. Itulah bentuk nasihatulillah. Sebab tu hadis ni usul yang paling utama atas dia. Bawah dia bawah hadis Jibril. Boleh faham maksudnya? Okey, kemudian setelah lillahi wali kitabihi, dan kepada kitabnya iaitu Al-Quran. Okey, bagaimana kita nak syarah wali kitabihi berdasarkan hadis Jibril ni? Aywa. Kesimpulan dia adalah tadabbur. Tapi bagaimana nak menerangkan
apa bentuk nasihat kita kepada kitab Allah Al-Quran. Bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau berdasarkan hadis Jibril tadi, kita tengok rukun Islam. Rukun Islam ada tak menceritakan tentang Al-Quran? Rukun Islam. Rukun Islam tak ada. So, tapi rukun iman ada tak? Al-iman bi kutubihi. Jadi bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Fahim tak alai? Mahfum? Anak nak menegaskan hadis ni, ad-din nasihat dia adalah usul utama. Yang mana bawah dia pecahan dia sangat-sangat luas kalau kita nak syarah. Bahkan kalau kita tengok hadis Jibril yang terlalu banyak siri tu, paling banyak siri pun, dia termasuk daripada pecahan hadis ad-din nasihat. Kan? Nasihat kepada Allah mencakupi kita bersyahadat kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Nasihat kepada Al-Quran mencakupi kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nasihat kepada Nabi SAW, pecahan dia kita bersyahadat bahawa Nabi SAW merupakan hamba Allah dan kita beriman kepada Rasul. Itu semua pecahan dalam kita nak memahami hadis ad-dinun nasiha. Boleh faham ke? Jadi hadis ni sangat-sangat penting untuk kita dalami. Bahkan kalau kita bertemu dengan mad'u, cukup dengan hadis ni kita boleh terangkan banyak perkara. Kan? Walaupun perkataannya dua sahaja, ad-dinun nasiha, tapi membawa makna yang sangat luas. Kemudian jadi nasihat pertama adalah nasihat kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah dengan kita membersihkan hati kita, iaitu telah kita bahas, kita beriman, kita mengenai Allah dengan tauhidnya. Bagaimana kita nak nasihat kepada kitab Allah, kita menjaga kitab Allah, kita menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang dibawa oleh puak-puak bid'ah ni. Kita menjalankan segala perintah yang ada di dalamnya, meninggalkan segala larangannya, dan semua itu kesimpulannya adalah dengan kita tadabbur Al-Quran. Baru kita boleh menjalankan nasihat kepada Al-Quran. Kemudian nasihat kepada Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan segala apa yang Nabi perintah, menjauhi segala apa yang Nabi larang, mencintai Nabi SAW melebihi semua orang, menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak beribadah melainkan apa yang telah Nabi SAW tunjukkan. Itu cara nasihat kita kepada Nabi. Cara kita nak bersihkan, cara kita nak perelokkan hubungan kita dengan Nabi SAW. Dan ingat, ad-dinu an-nasihat. Tunjang utama ni adalah nasihat. Kemudian nasihat kepada a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin Islam pun kita telah bahas. Begitu juga nasihat kepada ammatihim, orang-orang awam selain pemimpin. Jadi hadis ni faham insya-Allah. Boleh? Boleh hadis? Faham Okey, kita masuk perbahasan hadis. Hadis yang ke-8. Okey, hadis yang ke-8 ni dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Ia terkait dengan usul dalam kita memahami konsep jihad, dan juga usul dalam kita menjalankan hak-hak seorang Muslim dalam kita menjaga harta dan nyawanya, dan juga kehormatan dia. Okay, bismillah. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari anaknya Umar. Siapa Ibnu Umar di sini? Anaknya Umar siapa? Siapa nama dia? Abdullah. Abdullah bin Umar. Siapa kunyah dia? Abu siapa? Siapa kunyah Abdullah bin Umar? Abu Abdul Rahman. Jadi kena ingat kunyahnya para sahabat. Dah ada kunyah Abu Muhammad. Ayuh. Kemudian setiap kita kena buat kunyah untuk diri kita sendiri. Kerana ini merupakan salah satu sunnah yang mana pada zaman kita sekarang ni seakan-akan sudah ditinggalkan.
Jadi walaupun kita tak ada anak, walaupun kita bujang, kita dah set awal-awal siapa kunyah kita. Siapa yang bakal kita namakan anak kita. Jadi kunyah Abdullah bin Umar adalah Abdul Rahman. Abu Abdul Rahman. Macam mana? Kunyah ni kepentingan dia merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Juga sunnah para sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun melainkan dia dah memiliki kunyah. Okay, siapa kunyah Nabi SAW? Abu Qasim. Ayu. Abu Bakar lah. Omar, Abu Hafs. Kan? Hadis sebelum ni, Tamim Ad-Dari, siapa kunyah dia? Abu Ruqayyah. Jadi setiap kita buat kunyah untuk diri kita sendiri. Okey. Abdul Rahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Okey, Abdullah bin Umar ni termasuk daripada 4 Abdul, betul tak? 4 sahabat yang bernama Abdullah yang merupakan junior para sahabat, bukan senior. Siapa je? Yang pertama siapa? Abdullah bin Umar. Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud masuk ke? Abdullah bin Mas'ud tak masuk sebab dia merupakan senior para sahabat. Yang kedua siapa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Ibnu siapa? Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair. Kemudian yang terakhir, yang keempat siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Lagi satu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Zubair itu Zubair Awam. Betul. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ni merupakan anak daripada Asma. Zubair kahwin dengan Asma bintu Abu Bakar, dapat anak bernama Abdullah. Dan ini adalah 4 abadilah. Kalau dalam istilah ilmu hadis kita kenal, bila sebut je Ibnu ni, nama dia pasti adalah Abdullah. Dan 4 Abdul yang masyhur di kalangan para sahabat adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Ibnu Amr bin As. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Siapa dua ni? Huma ni? An plus huma. Selalu radhiyallahu ta'ala anhu kan? Anhu ni adalah an plus huwa. Seorang saja. Tapi di sini kenapa anhuma? Kerana 2 orang. Jadi daripada anaknya Umar, semoga Allah meridai keduanya. Siapa keduanya? Umar dan Abdullah. Abdullah dan Umar. Kerana dua-dua Islam. Tapi hadis sebelum ni, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhuma ke anhu? Anhu. Sebab yang Islamnya Tamim saja, bapaknya tak Islam. Kalau perempuan pula, radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Umirtu. Umir plus tu. Umira plus tu. Umira ni adalah mabniun ala majhul. Yang mana asal perkataan dia adalah amara, perintah. Kemudian bahasa Arab ni apabila kita tukar harakat dia menjadi lain makna. Amara, memerintah. Umira, diperintah. Kalau kita bahasa Melayu, memerintah, diperintah, tukar huruf, betul tak? Me dengan di. Tapi kalau bahasa Arab, tukar harakat saja. Misalnya macam akala ataupun qatala. Qatala, membunuh. Kalau dibunuh, kutila. Semua sama. Ala wazni fu'ila. Okey. Jadi di sini umirtu, tu ni adalah fa'il. Aku telah diperintah.
Kalau aku telah diperintah umirtu. Yang perintah siapa? Siapa yang perintah Nabi SAW? Nabi sebut, aku telah diperintah. Siapa yang memerintah Nabi? Allah. Okay, kalau kita tukar ayat, Allah memerintah aku. Macam mana? Ha? Amara, Allah memerintah aku. Tambah ni. Amarani Allah. Amarani. Allah memerintah aku. Tapi perkataan yang mubham, yang memerintahnya adalah mubham, betul tak? Tak tahu siapa yang memerintah. Seakan-akannya tidak diberitahu. Sorry, ini bukan fa'il, ni naib fa'il. Dan perkataan umir ni, ia terjadi banyak dalam nas. Dari sisi kauniyah dan juga syariah. Kalau umir tu dalam perkataan hadis ni, dari sisi kauniyah ke syariah, Allah perintah kita. Okay, apa beza kauniyah dengan syariah? Okay, ayat terbagi menjadi, tanda-tanda kebesaran Allah terbahagi menjadi dua, betul tak? Tanda-tanda kebesaran Allah terbahagi menjadi dua ayatullah. Yang pertama apa? Kauniyah. Yang kedua syar'iyah. Tanda-tanda kebesaran Allah dari sisi kauniyah apa? Di antaranya dari sisi penciptaan langit, kan? Matahari dan apa-apa penciptaan itu nama kauniyah. Kalau syariah pula apa? Tanda-tanda kebesaran Allah dari sisi syariah? Al-Quran. Boleh faham ke? Okey, lepas tu konsep umira ni ataupun perkataan yang tidak tahu siapa fa'il dia, ia berlaku dalam ayat-ayat kauniyah, nas-nas kauniyah dan juga syariah. Kalau umirtu an uqatilan nas ni merupakan nas daripada syariah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Itu adalah perintah Allah dari sisi syariah, betul tak? Tapi kalau di sisi kauniyah, di antaranya firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insan dha'ifa. Dan insan ni dicipta lemah. Insan ni memang dicipta menjadi lemah. Siapa yang mencipta insan ni? Allah. Jadi dia mubham juga, khuliqa. Yang mana asal kalimat dia khalaqa. Betul tak? Khalaqa mencipta, khuliqa dicipta. Jadi ibham ayat ataupun perkataan yang tidak memberitahu siapa fa'ilnya, dan semestinya fa'ilnya ma'ruf, iaitu Allah. Dalam nas dia berlaku terhadap dua konsep, syariah dan juga kauniyah. Syariah contohnya umirtu an uqatilan nas, ataupun umirna an nasjuda bisab'i, kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Siapa yang memerintah? Allah. Kalau kauniyah pula, misalnya firman Allah wa khuliqal insan dha'ifa, dan insan diciptakan lemah. Siapa yang mencipta? Allah. Okey, dalam perkataan umira ni ataupun asalnya amara, kalau kita terjemahkan secara Melayu adalah perintah, kan? Bila kita sebut perintah, maka ada dua pihak, betul tak? Pihak yang pertama perintah, pihak yang kedua. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut amara, semestinya pihak yang memerintah dia lebih tinggi derajatnya daripada pihak yang diperintah. Pun kalau bahasa Melayu pun, bila kita sebut perintah, orang tu lebih tinggi derajatnya kepada orang yang dia memerintah, betul tak? Boleh tak anak perintah bapak dia, bapak saya perintah awak, itu tak berlaku, betul tak? Begitu juga bahasa Arab. Okey, ini yang tinggi, a'la ila adna. Yang lebih tinggi derajatnya
meminta untuk seseorang melakukan, pihak kedua melakukan, dan pihak kedua tu dia lebih bawah daripada pihak pertama. Tapi kalau dua-dua sama, misalnya budak kecil dengan budak kecil, dia berbual, dia minta tolong. Dalam istilah bahasa Arab adalah iltamasa. Iltamasa. Kalau bahasa Melayu kita, kalau yang lebih tinggi derajatnya perintah yang bawah, aku perintahkan. Tapi kalau sama-sama, suruh. Kalau bahasa Melayu, suruh. Itu sama derajat. Tapi kalau orang bawah, dia nak perintah orang atas, boleh ke? Bukan. Bukan, ya tak. Kalau bahasa Arab dia apa? Doa. Doa ataupun talab, permintaan. Dan bahasa kita permintaan lah. Jadi kita meminta tolong. Jadi di sini al-amru adalah perintah daripada Allah kepada Nabi SAW. Begitu juga kalau para sahabat mengatakan umirna. Kalau sahabat mengatakan umirna, siapa yang perintah para sahabat? Nabi SAW. Kalau dalam hadis mengatakan para sahabat berkata umirna kada wa kada, kami diperintah untuk melakukan sekian dan sekian, itu adalah perintahnya adalah Nabi SAW. Tapi kalau Nabi sebut umir tu, siapa yang lebih tinggi darjatnya daripada Nabi? Allah. Jadi umir tu, aku diperintah oleh Allah. Allah perintah apa kepada Nabi SAW? Agar uqatila, memerangi. Uqatila, memerangi. Uqatila, dari perkataan qatala yuqatilu. Yang mana asal perkataan qatala ni ada penambahan alif di sini. Sebab ada penambahan perbuatan. Yang mana asal kalimat dia adalah qatala. Qatala makna dia apa? Bunuh. Qatala makna dia bunuh. Maknanya seseorang datang ke orang tu, dia bunuh. Itu qatala. Tapi kalau qatala, dia perang. Dan perkataan ni pun kita kena faham. Sebab banyak diselewengkan makna dia oleh orang-orang yang benci pada Islam. Tidak semua peperangan dibolehkan untuk membunuh. Okey? Tidak semua peperangan dibolehkan untuk membunuh. Dan agama kita bukan memperbolehkan untuk bunuh, haram. Tapi dibolehkan untuk berperang. Itu pun ada sebab-sebabnya. Okey, kita kena faham. Perang tak semestinya bunuh. Sebab tu di sini ada tambahan alif. Qatala adalah berperang, qatala bunuh. Jadi Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memerangi. An uqatila, aku diperintahkan agar untuk memerangi. Uqatila, uni adalah aku, fa'il. Daripada qatala yuqatilu. Uqatila, aku memerangi. Siapa? An-nas, manusia. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Okay, siapakah manusia yang dimasukkan dalam hadis ni? Adakah semua manusia? Ataupun ada hal yang terperinci? Sebab ramai di kalangan musuh-musuh Islam, dia menjadikan hadis ni menyatakan bahawa Islam tertegak dengan pedang. Sebab jelas Nabi SAW sebut, aku diperintah untuk memerangi manusia. Akhirnya mereka membawa makna manusia ni secara umum. Tetapi itu adalah tafsiran yang salah. Manusia di sini adalah secara khusus, yang diterangkan oleh ulama. Ada dua golongan manusia di sini yang Allah perintahkan Nabi untuk berperang. Golongan yang pertama adalah musyrikin. Orang-orang musyrikin, yang lebih tepatnya musyrikin Mekah ketika itu. Jadi ketika Nabi SAW sebut hadis ni adalah ketika Nabi nak berperang dengan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik. Ada ulama mengatakan khusus nas di sini merupakan musyrikin Mekah.
Nabi sebut, aku diperintahkan Allah untuk perangi orang-orang musyrikin Mekah tu, sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, orang kufar harbi. Orang kafir secara menyeluruh, dia nak orang musyrik ke, ahlul kitab ke, yang penting dia kafir dan dia memerangi kita, baru kita boleh memerangi dia. Dia bukan semua manusia, kita keluar je, jiran kita orang India, terus kita hulur, awak nak Islam ke tak? Tak, saya bunuh. Itu bukan. Tapi itulah yang orang faham daripada hadis ni. Betul tak? Aku diperintah untuk perang semua manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tak. Ketika Nabi sebut ni, aku diperintahkan untuk berperang manusia, yang Nabi maksudkan adalah manusia yang ada di kota Mekah, musyrikin Mekah. Ada pendapat lain juga adalah orang kafir datang memerangi kita, maka Allah perintahkan Nabi untuk perangi mereka balik. Tapi bila mereka bersyahadat, maka kita tak boleh perangi mereka. Itu makna hadis. Boleh faham jadi nas di sini bukan secara umum semua manusia. Sebab kafir pun terbagi menjadi 3, betul tak? Kafir harbi yang wajib kita perang. Kemudian kafir zimmi yang berada di dalam kekuasaan orang muslimin, ataupun kafir muahad yang ada perjanjian. Dia bukan di bawah kekuasaan kaum muslimin, tapi dia ada perjanjian dengan kaum muslimin. Maka haram kita nak bunuh 2 kelompok yang pertama tu. Tapi kafir harbi ni wajib untuk kita perangi sebab dia perangi kita. Dan hadis ini dimasukkan oleh Nabi SAW, aku diperintah oleh Allah untuk perangi manusia, iaitu yang pertama, manusia-manusia yang ada di kota Mekah ketika itu, iaitu kufar Quraisy. Sebab Nabi nak berdakwah kepada mereka. Dan berlaku tak peperangan? Ada peperangan Badar, peperangan Uhud. Dah tak jalan dah nak dakwah secara lembut, nak kena berperang. Yang kedua adalah orang kafir yang datang memerangi kita. Maka wajib kita berperang dengan dia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah. Bila mereka sebut 2 kalimah syahadah, maka haram ke atas kita untuk bunuh dia. Okey. Okey, aku diperintahkan, umirtu an uqatila, untuk berperang an-nas, manusia. Dan bukan semua manusia. Sehingga apa? Sehingga yashhadu alla ilaha illallah. Mereka bersyahadat. Asy-syahadah. Syahadah dalam bahasa Melayu apa? Asy-syahadah dalam bahasa Melayu apa? Persaksian. Sehingga mereka melakukan persaksian ataupun mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Okey, kita dah bahas dalam hadis Ibnu Umar tentang bunyal Islamu ala khamsin, betul tak? Syahadati alla ilaha illallah. Okey, makna bila kita sebut syahadat, dia mesti ada 3 sifat utama dia, baru digelarkan saksi. Bila kita sebut seseorang itu bersaksi, dia kena ada 3 syarat ni, baru dinamakan bersaksi. Apa syarat yang pertama? Kalau kita nak menjadi saksi ataupun kita nak bersaksi terhadap sesuatu, kita kena ada apa dulu tentang sesuatu tersebut? Ilmu. Kalau kita dipanggil pergi mahkamah, awak kena jadi saksi atas pembunuhan sekian. Kalau kita tak ada ilmu tentang orang tu bunuh macam mana, kita boleh jadi saksi tak? Boleh jadi ke? Tak boleh. Kita kena ada ilmu. Okey, fulan bunuh fulan pada hari sekian dan sekian. Kita ada ilmu. Begitu juga syahadat ni, kita kena ada ilmu tentang kalimah la ilaha illallah. Okey, yang kedua, bila kita sebut saksi, persaksian, kita dah ada ilmu. Terus kita kena diam simpan kat hati ke kita kena sampaikan? Kita kena sebut. Kita kena sebut an-nutqu. Kita kena lafazkan. Bila sebut saksi je, kita kena ada ilmu tentang apa yang kita nak saksi dan kita kena lafazkan, baru dinamakan saksi. Kalau kita dah tahu ilmu dan kita yakin tapi kita tak melafazkan, kita belum bersaksi. Contoh dia siapa? Pakcik Nabi SAW. Siapa? Abu Talib. Abu Talib tu dah beryakin betul, dah beriman betul bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan Islam adalah agama yang benar. Sehingga dia tolong Nabi SAW. Tetapi kenapa dia tak masuk Islam? Dia belum digelar sebagai seorang Muslim sebab dia tak melafazkan. Bila kita sebut saksi je, bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi
bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. First kali, kita ada ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kita kena lafazkan. Baru kita masuk golongan orang-orang Islam. Kemudian, yang ketiga, al-i'lam. Kita kena war-warkan. Kita kena sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau seseorang yang nak kembali kepada agama fitrah, dia kena betul-betul ada ilmu dulu tentang kalimat la ilaha illallah. Bahawa tiada Tuhan yang berhak dia sembah melainkan hanya Allah. Kemudian bila dia dah ada ilmu dan dia yakin, dia kena lafazkan dengan mulut dia. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau dia dah sebut, dia kena sampaikan dengan orang sekeliling bahawa aku dah bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak aku sembah. Itu baru dinamakan persaksian. Okey. Tapi kalau dia tak sampaikan, dia dah yakin, lepas tu dalam bilik bucu katil dia sebut seseorang. Dia Islam ke tak? Orang pun tak tahu dia Islam. Bila dia meninggal, akhirnya orang tak menjalankan sebagaimana layaknya hak seorang Islam. Betul tak? Jadi bila sebut saksi je kena ada 3 benda ni. Ilmu, lafaz dan juga sampaikan. War-warkan kepada orang lain. Okey. Jadi Nabi diperintah untuk perangi orang musyrikin Mekah ataupun orang yang memerangi kita sehingga dia bersaksi, iaitu dia berilmu, dia tahu dan dia melafazkan dan dia sampaikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalimah la ilaha illallah. Disebabkan pentingnya kalimah la ilaha illallah ni, kita murajaah lagi. Okey. Kalimah la ilaha illallah, adakah hanya kita faham bahawa tiada Tuhan selain Allah atau ada makna di sebalik tersebut? Ada makna di sebaliknya. Sebab itu dia menjadikan kalimah ni lah satu-satu kalimah. Kalau kita sebut, kita faham dan kita jalankan semua syarat-syaratnya, ia merupakan kunci kepada syurga. Yang mana ulama mengatakan kalimah la ilaha illallah merupakan kunci syurga. Ni misalnya ni kunci lah. Kunci syurga. Kita dah ada kunci. Tapi bukan semua ada orang kunci. Dia boleh buka pintu kalau kunci dia straight macam ni, tak ada gigi. Betul tak? Jadi bukan semua orang yang lafaz kalimah la ilaha illallah, tetapi lepas dia sebut kalimah la ilaha illallah 1000 kali, la ilaha illallah, lepas dia sebut je, dia keluar masjid, dia pergi kubur wali sekian dan sekian, minta kat wali tersebut. Tak guna lafaz dia. Dia nak sebut 1000 kali ke 10,000 kali ke pun tak guna. Sebab dia ada kunci je, tapi dia tak ada gigi dia. Dia masuk pintu pun dia tak boleh pusing. Pintu tak terbuka. Jadi ulama mengatakan gigi-gigi kunci kalimah la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya. Ni kita murajaah. Syarat yang pertama. Apa? Syarat pertama kalimah la ilaha illallah. Apa dia? Abu Humairah. Al-ilmu. Al-ilmu. Lawan dia apa? Al-jahlu. Bila kita kata al-ilmu, maknanya kita ada ilmu, pengetahuan tentang kalimat la ilaha illallah. Apa yang dimasukkan di sebalik kalimat la ilaha illallah? Jadi kalimat la ilaha illallah ni ada 2 rukun. Ini adalah rukun yang pertama dan ini adalah rukun yang kedua. Bila kita sebut rukun je, dia tak boleh hilang salah satu. Kalau hilang salah satu, dia tak sempurna. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. Kita menafikan. La ilaha. Kita nafikan dulu. Tiada bentuk sesembahan yang berhak kita sembah. Apa-apa yang bila kita sebut ilah. Ilah ni daripada perkataan ma'bud. Yang disembah. Yang diibadahi. Jadi first kali bila kita sebut la ilaha, tidak ada bentuk ibadah yang kita nak lakukan. Tak ada, kita buang semua ibadah. Kita tak boleh buat apa-apa pun ibadah. Itu kita menafikan. Kemudian kita pergi ke rukun yang seterusnya, al-ithbat. Kita menetapkan illallah, kecuali Allah. Kita menafikan tiada bentuk sesembahan yang berhak kita sembah. Kita nafikan aku tak boleh sujud, aku tak boleh tawaf, aku tak boleh solat, melainkan hanya kepada Allah.
Bila dalam bahasa Arab, bila ada la nafiyah ni, kemudian ada illa, dia mesti kena terjemah dia, tiada Tuhan yang berhak disembah hanya kepada Allah. Dia bukan melainkan Allah saja, dia hanya melainkan kepada Allah sahaja. Itu bentuk nafyu wa isbat. Kalau misal kata orang hanya beriman kepada rukun yang pertama je, dia menafikan, dia jadi apa? Jadi ateis. Tak ada Tuhan. Tapi kalau dia hanya mengisbatkan Allah, ya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai rezeki, tapi dia tak menafikan bentuk sesembahan kepada yang lain, dia muwahhid ke musyrik? Dia tetap masih musyrik, yang mensyirikkan Allah. Sebab Allah tiada sekutu baginya. Setelah kita dah menafikan semua bentuk sesembahan, kita kena tetapkan sesembahan ibadah tu hanya untuk Allah. Tapi kalau kita hanya tetapkan kepada Allah, tapi kita tak nafikan, kita belum Muslim yang sebenar. Kita belum menjadi muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah. Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni ada dua rukun. Dan sebab itulah orang-orang musyrikin Mekah memang susah nak sebut benda ni. Illallah isbat ni diorang dah lulus, tapi an-nafyu diorang tak lulus. Diorang dah cakap Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Mereka dah beriman, tiada masalah. Tetapi rukun yang pertama ni, untuk menafikan bentuk ibadah kepada selain Allah tu, diorang tak boleh tinggalkan. Dia masih berdoa kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, masih bertawakal kepada selain Allah dan lain sebagainya. Okey, jadi syarat yang pertama adalah al-ilmu. Syarat yang kedua, setelah kita dah faham kalimah la ilaha illallah ni, kita kena buat apa? Kita dah tahu memang tiada Tuhan yang berhak kita sembah, berhak kita ibadahi, melainkan hanya kepada Allah. Kita kena apa? Kita kena al-yaqin. Kita kena yakin dengan apa yang kita dah faham, dengan apa yang kita dah ilmui. Yang mana yakin ni lawan dia apa? Asyak. Bila kita dah sebut kat orang ni tentang kalimah la ilaha illallah, dia dah tahu, oh rupanya kalimah la ilaha illallah ni maknanya apabila kita sebut je ibadah, maka tak boleh kita persembahkan hanya kepada Allah. Tawaf ibadah tak? Ibadah. Jadi kita kena hanya kepada Allah. Sembelih ibadah tak? Jadi kita hanya sembelih kepada Allah. Dan lain sebagainya, apa bentuk ibadah. Tapi dalam hati dia masih ragu-ragu. Tapi boleh tak aku nak doa kat wali ni, adalah orang soleh, dan dia mempunyai kuasa sekian dan sekian, boleh mengatur alam dan sebagainya. Dan benda ni wakil. Ada orang tanya kat saya, apa hukum? Sedangkan benda ni dah terlalu jelas bentuk kesyirikan, tapi disebabkan syubhat-syubhat orang-orang bid'ah ni, sehingga mereka pun jadi pening. Ustaz, betul ke wali ni ada amanah daripada Allah untuk mengatur alam sekian dan sekian? Nampak tak bentuk kesyirikan ni? Jadi masih ragu kat situ. Tak boleh, kita kena buang keraguan ni. Kita kena yakin betul-betul bahawa Allah lah sahaja Tuhan yang berhak kita sembah, berhak kita ibadahi. Okey, yang ketiga apa? Al-ikhlas. Saya sebut je lah. Kalau nak tunggu takut lama sangat kan. Al-ikhlas. Lawan dia apa? Asyirk. Kita betul-betul ikhlas. Bila kita dah tahu kalimah la ilaha illallah dan kita yakin, kita sebut dengan ikhlas. Dan kita jalankan semua bentuk hasil daripada kita imani kalimah la ilaha illallah tu dengan ikhlas. Kita solat dengan ikhlas, kita puasa dengan ikhlas dan lain sebagainya. Okey? Ikhlas, lawan dia adalah syirik. Yang keempat apa? As-sidqu. Jujur. Jujur dalam kita lafazkan, jujur dalam kita persaksian kita bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lawan dia al-kadzib. Jangan kita jadi macam orang munafik. Orang munafik dah bersyahadat, dia dah ilmu, dia dah nutqi, dia dah sebut dan dia dah sampaikan kat para sahabat, tetapi dia tak ada asirku, dia tak jujur dalam dia sebutan, jadi dia belum Islam. Kemudian yang kelima apa? Al-mahabbah. Cinta. Kata lawan dia al-bughdu, benci. Cinta kepada Allah. Bila kita sebut cinta, segala bentuk arahan ataupun perintah yang bercanggah dengan perintah Allah, kita nak kedepankan siapa? Itulah bentuk cinta. Azan, tiba orang tua suruh benda. Kita nak pergi solat ke atau kita nak buat apa yang orang tua suruh?
kita solat. Baru kita buat. Kita sampaikan, saya nak pergi solat dulu dan sekian-sekian, baru kita pergi. Itulah bentuk cinta. Tapi kalau kita masih, buat ni lah, cinta kita belum sempurna kepada Allah. Begitu juga cinta kepada Nabi SAW. Pelihara janggut merupakan contoh daripada Nabi SAW. Tapi bila dia nak masuk kerja ke, dia nak pergi mana ke, tiba-tiba diperintahkan untuk cukur janggut dia. Itu diuji. Cinta dia kepada makhluk atau cinta dia kepada Nabi SAW. Dan lain sebagainya bentuk. Yang keenam, setelah al-mahabbah, al-inqiyad. Al-inqiyad ni ataupun at-ta'ah. Kata lawan dia at-tarku, meninggalkan. Di antara bentuk syarat-syarat kalimah la ilaha illallah adalah kita mentaati semua perintah Allah. Itulah bentuk kita meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Boleh faham? Sebab tu setelah dalam hadis ni pun, setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi sebut wa iqamis solat, dan mendirikan solat. Sedangkan kalau balik kepada asal, seseorang kalau dah bersyahadat, kita dah tak boleh bunuh walaupun dia solat tak solat, betul tak? Tapi kenapa Nabi sebut wa iqamis solat, wa ita'iz zakah? Itulah bentuk bukti bahawa dia bersyahadat yang benar, dia inqiyad, dia taat perintah Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah al-qabul. Al-qabul, menerima semua apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, semua dia terima dengan hati yang terbuka. Okay, itulah 7 syarat kalimah la ilaha illallah. Kalau boleh kena fahami dan hafalkan. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk berperang ataupun memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasulullah. Itu syahadat yang ketiga. Apa bentuk syahadat kepada Nabi SAW? Bila kita sebut bahawa kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan pesuruh Allah, kita kena buat apa je? Apa yang kita kena lakukan? Okey, yang pertama, ta'atu fi ma amar. Menjalankan semua apa yang diperintah. Ta'atuhu fi ma amar wa tarkuhu fi ma nahaw anhu wa zajar. Wa tarkuhu fi ma naha. Melakukan apa yang Nabi perintah dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Ta'atu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar. Tasdiquhu fi ma akhbar. Dan membenarkan tasdik apa-apa yang Nabi kabarkan. Okey, ni minta maaf, ni yang pertama. Kita membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Kemudian bila kita dah benarkan apa yang Nabi kabarkan, kita jalankan apa yang Nabi perintah, tinggalkan apa yang Nabi larang. Kemudian yang terakhir, alla yu'badullah illa bima syara'. Dan tidak kita ibadah kepada Allah melainkan apa yang Nabi contohi, apa yang Nabi syariatkan. Itu bentuk syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita dah yakin semua yang Nabi beritahu adalah benar, lepas tu kita nak buat apa yang semua Nabi perintah, kemudian kita nak tinggalkan apa yang Nabi larang, tiba bila kita bab ibadah ni kita tak ikut contoh Nabi, maka syahadat Muhammad Rasulullah kita belum sempurna. Kemudian Nabi tambah wa yuqimus solat, dan mereka mendirikan solat. Ini menunjukkan solat merupakan ibadah yang paling utama. Solat ini Nabi nak tunjukkan, solat ini adalah bukti bahawa An-Nas ni yang wajib kita perangi ni, bahawa dia betul-betul bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad merupakan surah Allah. Bukti dia apa? Dia mendirikan solat. Sebab tu tidak ada satu hukum yang telah ijma' para sahabat yang mana seseorang kalau meninggalkan dengan sengaja pun tidak sengaja adalah kafir, adalah solat. Satu je. Yang lain semua ada khilaf. Tapi para sahabat, mereka seakan-akan ijma'. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan solat dengan sengaja melainkan dia telah kafir. Kemudian wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Okey, selesai. Jadi Nabi diperintah kepada Allah
Nabi diperintah oleh Allah untuk perangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang mereka berhak sembah melainkan Allah, dan mereka bersaksi bahawa Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan pesuruh Allah. Kemudian mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat. Okey, mengeluarkan zakat ni ada satu kisah yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar. Pernah dengar? Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak keluarkan zakat. Pernah dengar kisahnya? Kisahnya ada dalam hadis riwayat Muslim nombor 20. Hadis riwayat Muslim nombor 20. Tapi yang ajaibnya, para ulama menerangkan, ketika berlakunya peristiwa orang-orang Arab Badui ni, dia tak nak keluarkan zakat sebab Nabi SAW dah wafat. Ketika Abu Bakar nak perintah kaum muslimin untuk memerangi mereka, ada sedikit berlaku perdebatan di antara Abu Bakar dengan Umar. Dan ajaibnya, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Umar. Dah jelas, kita kena perangi orang sehingga dia bersyahadat, solat dan keluar zakat. Jelas. Tetapi kenapa ada berlaku khilaf, ataupun berlaku debat di antara Abu Bakar dengan Umar? Seakan-akan Umar cakap, kenapa engkau nak perangi mereka sedangkan mereka dah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maka darah mereka dah jadi haram. Lepas tu Abu Bakar dengan ilmu dia mengeluarkan kias, aku tidak akan lepaskan orang yang membezakan antara solat dan zakat. Sebab semua ayat dalam Al-Quran, kalau kita lihat, bila Allah perintahkan solat, mesti Allah perintahkan zakat. Allah tak pernah pisahkan. Jadi kalau solat tadi saya dah tegaskan lah, para sahabat tak melihat satu perkara yang orang meninggalkan melainkan dah kafir. Umar pun dah faham, kalau tak solat kafir lah. Tapi zakat ni, Umar masih ragu-ragu. Kau nak perangi orang hanya meninggalkan zakat sedangkan dia dah bersyahadat. Seakan-akan hadis ni tak sampai lagi kat Abu Bakar dan Umar. Betul tak? Dan memang belum sampai lagi. Walaupun hadis ni dibawakan oleh anak Umar sendiri. Para ulama menerangkan hadis ni belum sampai kat Umar dan Abu Bakar. Kalau dah sampai, diorang tak ada debat dah. Dah terus, okay, jom kita pergi perang. Itu membawa faedah yang sangat luas bahawa tidak semua senior sahabat ada ilmu yang dibawa oleh sahabat yang junior. Begitu juga kita, setinggi mana pun kita belajar, kita tak menguasai semua ilmu. Ada orang yang baru belajar, dia lebih tahu sesuatu perkara lebih daripada kita. Jadi tak perlu kita sombong, tak perlu kita bongkak. Abu Bakar dan Umar belum sampai hadis ni, tapi Ibnu Umar dah sampai. Jadi boleh buka hadis riwayat Muslim nombor 20. Berlaku pertelingkaran antara Abu Bakar dan Umar ketika Abu Bakar nak utus para sahabat, pasukan para sahabat untuk memerangi orang yang mengeluarkan zakat. Enggan mengeluarkan zakat. Okay, kemudian Nabi sebut fa idza fa'alu dzalik. Maka apabila An-Nas ni yang diperangi, fa'alu dzalik, mereka melakukan 4 perkara ni, syahadat, solat dan zakat. Fa'alu ni daripada perkataan fa'ala, fi'il. Betul tak? Perbuatan. Tapi syahadat perbuatan ke percakapan? Tapi Nabi sebut fa'alu. Jadi membuat faedah bahawa percakapan juga merupakan satu perbuatan. Sebab tu iman dia bukan hanya dengan keyakinan saja sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah. Iman tasdik. Bila aku dah beriman bahawa Allah tu Tuhan, aku tak solat ke, tak puasa ke, iman aku tetap sama dengan Abu Bakar. Itu adalah golongan orang-orang Murji'ah. Sebab tu di antara golongan orang Murji'ah ni sampai mereka mengatakan Fir'aun tu sebenarnya beriman. Sebab dalam ayat mengatakan Fir'aun tu sebenarnya yakin dan percaya kepada Allah. Teruknya orang-orang Murji'ah. Jadi di sini Allah menyamakan perbuatan daripada lisan dan juga perbuatan tubuh badan. Dua-dua tu Allah nilai. Bukan hanya sekadar perbuatan hati sahaja ataupun perbuatan lisan, tak ada perbuatan badan Allah terima, tak. Allah nak tunjuk. Allah nak lihat bukti engkau punya perbuatan hati dan lisan itu ditunjukkan dengan perbuatan anggota badan. Maka apabila mereka melakukan zalik, mereka dah bersyahadat, kemudian mereka dah mendirikan solat dan membayarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum.
mereka telah melindungi darah dan harta mereka daripada aku. Manusia yang kita perangi ni, bila dia melakukan syahadat, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dia dah melindungi diri dan harta dia daripada orang Islam yang nak diperangi dia, yang nak memerangi dia. Itu maksud dia. Jadi bila mereka dah masuk Islam, mereka mendirikan solat, membayar zakat, maka haram ke atas kita untuk tumpahkan darah ataupun mengambil hak mereka. Haram. Tapi adakah haram secara mutlak? Tidak. Ada istisna di situ. Illa kecuali bihaqqil Islam. Dengan hak Islam. Apa makna dia? Apa hak Islam atas seseorang Muslim? Islam mempunyai hak ke atas seorang Muslim untuk mengambil nyawa dan hartanya. Kalau nyawa ni, Islam mempunyai 3 hak untuk ambil. Islam ada hak untuk ambil nyawa seseorang Muslim dengan 3 perkara. Yang pertama, jika seorang Muslim tu murtad, maka Islam ada hak untuk ambil nyawa dia. Kenapa? Bukankah itu pilihan peribadi seseorang? Dia nak pilih apa agama dia nak. Kenapa bila seseorang masuk Islam kemudian murtad, kita boleh bunuh dia. Tapi kalau orang betul-betul kafir, misal kata macam kafir zimmi ataupun kafir muahad, kita haram bunuh. Sedangkan sama-sama kafir. Kenapa? Kenapa orang murtad ni diwajibkan untuk kita pancung kepala dia? Saya bagi analogi. Anak kita bagi dia emas, kita bagi dia kereta mewah, rumah besar. Tapi dia cakap tak nak tu lah. Dia pilih nak duduk dekat loji, dia pilih nak makan najis dan lain sebagainya. Anak macam ni patut tak hidup? Depan dia ada rumah yang selesa, kereta mewah, ada makanan yang sedap. Dia tak nak. Akhirnya dia pergi dekat tempat pembuangan najis, dia masuk kat situ tenggelam, dia makan najis dan sebagainya. Orang macam ni gila ke tak gila? Gila. Akal dia dah gila. Begitu juga Islam. Bila dia dah masuk Islam, dia dah masuk dengan penuh keyakinan, cahaya, luasnya jalan dan lain sebagainya, syurga. Tiba-tiba dia nak keluar daripada Islam, dia nak pilih masuk neraka. Sebenarnya dia tak layak untuk hidup. Sebab tu Islam ada hak untuk orang yang dah murtad untuk ambil nyawanya. Yang kedua apa? Al-Muhsin, Az-Zani. Seseorang yang dah berkahwin dan merasakan kenikmatan bersama isteri, tapi dia lagi cari benda yang haram, iaitu berzina. Maka Islam ada hak ke atas orang ni untuk mengambil nyawa dia dengan melakukan rejam. Orang yang dah berkahwin tetap melakukan zina, maka Islam ada hak untuk ambil nyawa dia dengan melakukan rejam. Yang ketiga apa? Al-Qisas. Qisas. Jadi seseorang kalau bunuh seseorang yang lain, maka wali orang yang dibunuh tu ada hak untuk minta hakim untuk bunuh orang ni. Maka Islam ada hak untuk ambil nyawa dia. Kalau amwal ni pula, kalau misalnya kata orang Muslim tu tak nak bayar zakat, maka Islam ada hak untuk kita ambil harta dia secara paksa. Kalau misalnya kata dia mengambil harta orang lain, maka kita boleh ambil harta dia untuk pulangkan kepada pemiliknya. Itu maksudnya Islam ada hak. Okey. Tapi secara asalnya, nyawa dan harta seorang Muslim lain adalah haram ke atas kita. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya adalah di atas Allah. Hisab amalan solehnya, amalan buruknya adalah kembali kepada Allah. Okey, yang haramnya untuk kita mengambil harta, nyawa, kehormatan seorang Muslim, boleh rujuk hadis riwayat Muslim nombor 4650 dan juga hadis riwayat Ahmad nombor 19774. Wallahu ta'ala alam. Jadi
sebagaimana kita telah tegaskan bahawa hadis ni merupakan usul dalam kita memahami konsep jihad dan juga usul dalam kita memahami haramnya kita ambil ataupun kita tumpahkan darah seorang muslim dan juga kita ambil hartanya tanpa hak. Saya nak tanya, adakah jihad masih berlaku untuk zaman kita sekarang ni? Kalau kita lihat hadis ni, masih berlaku ke? Masih berlaku. Sebab dalam muka bumi ni masih ada tak orang kafir ataupun semua dah Islam? Masih ada orang kafir. Jadi jihad berlaku sepanjang zaman sehingga akhir kiamat. Dan jihad bukan semestinya kita berjihad dengan pedang, pistol dan sebagainya. Jihad pada zaman kita ni adalah jihad dengan ilmu. Kita kena sampaikan kebenaran, kita kena dakwah. Okay, ada apa pertanyaan sebelum kita masuk pengajaran hadis? Apa tu? Okay. Bila kita sebut ataupun kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah, maka perkara yang pertama kita kena tasdiquhu fi ma akhbar. Kita kena membenarkan semua perkara yang Nabi kabarkan. Itu syarat yang pertama. Kalau orang masih ragu-ragu lagi dengan hadis ataupun cakap hadis dah tak valid zaman sekarang dan sebagainya, dia belum bersyahadat bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Bila dia belum syahadat bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah, dia Islam ke kafir? Dia kafir. Jadi yang pertama sekali kita kena faham, bila kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad bin Abdullah merupakan pesuruh Allah, kita kena percaya, kita kena tasdik apa yang Nabi kabarkan. Dengan syarat hadis itu sahih lah. Bila hadis itu dah sahih, kita masih ragu lagi, betul ke kita kena celup lalat dalam air? Kita belum sempurna lagi syahadat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ta'atuhu fi ma amar, dan mentaati semua perintah Nabi SAW. Kemudian dan menjauhi semua larangan Nabi. Sebab Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa maka ambillah. Itu perintah Allah. Dan apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'badullaha illa bima syara', dan tidak kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah Nabi syariatkan, Nabi tunjukkan. Itu bentuk syahadat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benda ni dia kita bahas dalam hadis Aisyah, kan? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ataupun hadis riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ini adalah usul dalam kita nak memahami syahadat Muhammad Rasulullah. Sebab tu Imam Ahmad mengatakan madarul Islam yarji' ila thalathati ahadith. Intipati agama Islam ni kembali kepada 3 hadis je. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Inilah intipati Islam dari segi apa? Syahadat an la ilaha illallah, ikhlas. Kemudian Imam Ahmad cakap hadis yang kedua, hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini adalah terkait dengan al-ittiba'. Setelah kita ikhlas, tapi kalau kita tak ittiba', kita belum ahsanu amala lagi. Kita tak menjalankan amalan yang terbaik. Walaupun kita dah ittiba', tapi kita tak ikhlas, itu pun kita tak menjalankan amalan yang terbaik. Amalan kita tetap tertolak. Sebab tu amalan diterima dengan 2 syarat, ikhlas dan ittiba'. Kemudian hadis yang ketiga, Imam Ahmad mengatakan hadis Nu'man bin Bashir. Pun kita dah bahas. Apa hadis dia? Hadis Nu'man bin Bashir. Inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal dah jelas, haram juga dah jelas. Ini terkait dengan apa? Syubhat. Maksudnya madarul Islam, Islam, intipati Islam tu ada 3 hadis kan? Yang pertama ikhlas, innamal a'malu binniyat. Kemudian ittiba', man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Kemudian hadis inna halala bayyinun. Ini terkait dengan muamalat seharian kita. Kita nak makan, kita nak jual beli dan lain sebagainya, halal dah jelas, haram pun dah jelas. Cuma ada beberapa perkara antara 2 tu syubhat. Dan kita dah beritahu jalan keluar dia kan. Jadi inilah madarul Islam. Dan inilah yang kita kena
Faham? Faham ya? Jadi tasdiquhu fi ma'amar, kita betulkan apa yang Nabi sampaikan, buat apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang, dan kita ibadah kepada Allah dengan apa yang Nabi tunjukkan. Okey, kita pergi kepada fawaid hadis. Faedah yang pertama, hadis ini merupakan usul dalam kita memahami konsep jihad. Yang mana kita diwajibkan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita sehingga mereka melakukan 4 perkara ni. Okey, saya lupa nak sebut tentang nas tadi. Manusia kan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi manusia saya bagikan, ulama bagikan menjadi 2, betul tak? Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang yang perangi kita. Okey, persoalannya orang kafir yang tak perangi kita yang terjadi pada zaman sahabat dulu, adakah mereka masuk kat negara misalnya mungkin Rom, Parsi kan, terus mereka bunuh ke, atau mereka ada lakukan beberapa perkara? Mereka melakukan beberapa perkara. Ada 3 perkara. Kalau misal kata orang yang kita nak masuk kat negara dia tu, kalau misal kata kita ni negara Islam lah, macam zaman dulu, zaman para sahabat, kita nak sebarkan Islam, tiba satu tempat tu adalah ahlul kitab, bukan orang musyrik. Kalau orang musyrik, kita dah boleh terus perang sehingga mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka ahlul kitab, berdasarkan nas-nas hadis yang lain, kita kena tawarkan 3 benda. Yang pertama, aslim taslam. Masuk Islam, kau akan selamat. Awi daf'i jizyah. Kalau dia tak nak masuk Islam, dia kena bayar jizyah. Kalau dia tak nak menjadi hamba Allah, dia kena jadi hamba manusia, bayar duit. Tapi kalau dia tak nak 2 ni, dia tak layak nak duduk dekat bumi Allah, maka kita boleh perangi dia. Okey? Tapi kalau orang kafir tu dah memerangi kita, maka terus kita boleh perangi dia sampai dia syahadat. Ataupun orang tu musyrik, maka kita boleh terus perangi dia sampai dia bersyahadat. Bila dia sebut la ilaha illallah je, haram ke atas kita untuk tumpahkan darah dia. Sebagaimana hadis masyhur tentang Usamah bin Zaid. Pernah dengar? Usamah bin Zaid pernah diutus oleh Nabi SAW. Dia mengikuti sahabat untuk pergi berperang. Lepas tu bila berlaku peperangan, tiba-tiba ada seorang kafir ni, betul-betul pedang Usamah bin Zaid tu dah kat leher dia dah. Memang kalau kita tengok pun, memang dia nak bersyahadat tu sebab dia takut. Akhirnya dia cakap la ilaha illallah. Tapi Usamah bin Zaid tetap bunuh dia. Bila sampainya ke Madinah, sampai dengan khabar kepada Nabi SAW, Nabi SAW tak pernah marah sebagaimana Nabi SAW marah Usamah bin Zaid. Sebagaimana kita tahu, Usamah bin Zaid itu hubbid Nabi SAW. Orang yang paling Nabi cinta adalah Usamah bin Zaid, dan bapa dia Zaid bin Harithah adalah orang yang paling Nabi cinta. Sehingga Zaid bin Harithah tu nak dibinkan kepada Nabi SAW. Maksudnya cintanya Nabi. Tapi disebabkan Usamah bin Zaid melakukan kesalahan, Nabi SAW marah dia. Aqataltan nas man qala la ilaha illallah, atau kama qala sallallahu, adakah kau dah bunuh seseorang yang dah berkata bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah? Nabi ulang dan ulang. Akhirnya dia sebut aku bunuh sebab dia menyebutkan perkataan tu adalah sebab dia takut. Lepas tu Nabi sebut apa? Kau dah belah ke dada dia? Jadi urusan hati ni kita kembali kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW walaupun dah tahu
fulan dan fulan adalah merupakan orang munafik, duri dalam daging, tapi Nabi bunuh tak? Nabi tak bunuh. Sebab zahir dia Islam. Dan amalan zahir Islam yang kita boleh nilai yang paling utama adalah wa yuqimus solah. Solat, ingatlah. Kalau tak tinggal, ada soalan tanya saya, ada beberapa pelajar tanya, Ustaz, boleh tak orang tu puasa tapi tak solat? Tak ada manfaat. Dia tak payah puasa. Dia tak payah buat apa amal soleh pun kalau dia tak nak solat. Sebab solat yang Allah minta 5 kali sehari ni pun, 1 kali pun tak sampai 10 minit dia tak boleh lakukan. Dia nak puasa daripada subuh sampai maghrib. Ma yanfa', tak ada manfaat. Okey, tu pengajaran yang pertama. Pengajaran kedua, dalam hadis ini mempunyai jawapan bagi kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ni kelompok apa? Murji'ah? Ha? Orang mengampungkan dia yang meringan-ringankan dengan tu. Ya. Murji'ah ni daripada perkataan irja'. Siapa je yang dah meyakini Allah sebagai Tuhan, maka dia dah beriman. Dia nak berzina ke mencuri ke, dia tetap beriman. Dia nak sujud pada kubur ke, nak apa ke, tapi kalau kita tanya dia, awak yakin tak Allah sebagai Tuhan? Ya, dah, dia beriman. Itu Murji'ah. Oh, terbalik pada Khawarij. Ya, kata lawan dia orang adalah Khawarij. Khawarij ni pula orang yang lakukan dosa kecil pun dah kafir dah. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman adalah an-nutqu bil lisan, al-amalu bil qalb wal jawarih, amal hati dan amal perbuatan. Bukan setakat amal hati je, amal perbuatan juga termasuk iman. Kemudian yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman tu boleh naik, boleh bertambah dengan taat dan juga boleh berkurang. Dia bukan satu benda bila kita maksiat hilang terus, ataupun bila kita yakin taat, kita nak buat maksiat pun dia ada je kat situ, tak. Dia boleh naik dan turun. Itulah iman bagi sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam hadis ini terdapat jawapan bagi kelompok Murji'ah yang menyatakan bahawa iman tidak memerlukan amal perbuatan. Apa yang hadis ni, apa jawapan dia bagi kelompok Murji'ah ni? Wa yuqimu as-salah. Nabi sebut, aku diperintahkan untuk berperang. Orang yang tak sekadar bersyahadat, dia kena dirikan solat. Dan sebab tu ada hadis Nabi sebut, apabila kalian datang satu kampung, bila korang dengar azan, maka haram ke atas kalian untuk perangi orang tersebut. Bila ada azan, maka adalah solat, ada syiar Islam. Okey, faedah yang terakhir. Hadis ini juga merupakan dalil bahawasanya diterimanya amal yang zahir serta menghukuminya berdasarkan yang zahir. Kita kena koma kat situ. Jadi maksudnya kita kena nilai seseorang tu secara zahir sahaja. Bagaimana hadis Usama bin Zaid. Sementara yang tersembunyi wajib kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau kita nak, misalnya lah kita dalam negara Islam, tiba-tiba datang seruan semboyan, ada jihad, negara kaum muslimin kat situ tertindas, misalnya lah, akhirnya PM kita, jom berjihad sebahagian orang. Sebab jihad tak boleh semua orang, sebahagian orang kena menuntut ilmu, sebahagian orang kena berjihad. Lepas tu bila kita pergi kat negara tersebut,
kita dah berperang apa semua, tiba-tiba kita nak tembak orang tu cakap, la ilaha illallah. Maka tu wajib kita santuni dia ataupun kita layan dia sebagaimana layan kita kepada orang Muslim. Kita tak boleh cakap, ni hati dia betul tak betul ni, dia sebab takut ke, tak boleh. Itu indahnya Islam. Sebab tu ada kisah yang dikisahkan oleh senior saya di Jamiah Islamiyah, Universiti Islam Madinah. Dia mengisahkan ada kawan dia orang Afrika, cerita dulu kat Afrika tu ada peperangan antara Islam dengan Kristian. Lepas tu peperangan tu Islam menang. Lepas tu ada seorang padri ni, dia lompat masuk dalam perigi nak sembunyi. Akhirnya orang Islam dapat juga dekat dia, dapat jumpa dia, bawa keluar dia. Bila nak bunuh je, sebab tu kafir harbi, terus dia syahadat. Padri ni orang berilmu, dia tahu bila aku syahadat aku tak kena bunuh. Akhirnya diorang tak jadi bunuh. Dan akhirnya atas kesempurnaan Islam dalam bab ni, padri tersebut pada awalnya wallahu alam lah, kita tak tahu dia syahadat sebab takut dibunuh ataupun sebab dia nak Islam. Secara zahirnya takut dibunuh lah. Tetapi disebabkan dia tak kena bunuh, akhirnya dia jadi pendakwah yang hebat di Afrika, dakwahkan Islam. Jadi kadang kita, kalau kita pakai akal kita sendiri kan, kita bunuh je lah orang ni tak ikhlas. Tapi Allah lebih tahu apa hikmah di sebaliknya. Okey, ada apa pertanyaan? Cakap Masya Allah ni. Tak ada pertanyaan Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم